sekalian, saya menjemput saudara Fazrul Aiman untuk bacaan doa pembuka majlis. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna khalaqal azim, innaka sami'un alim, innaka ghafurur rahim, innaka rabbul arshil azim, innaka al-barrul jawadul karim. Allahumma ya karim ya rahman, Allahumma ya karim ya rahim, Allahumma ya karim ya Allah. Jujur ya rahmat dan rahimmu ke atas majlis kuliah Tuhan bersama ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, yang diadakan pada pagi ini, ya Allah, berkatilah dia dari awal hingga akhir, ya Allah. Ini biar. Ya fa'alil malumin, Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika wa'adna wa ilaika al-masir. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Amin. Wa qina azaban qubur. Amin. Wa qina azaban masyar. Amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Dengan itu saya menyerahkan majlis kuliah doa ini kepada penceramah kita iaitu Al-Fadhil Ustaz Azhar Idrus. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Habibina maulana qudwatina uswatina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, yang kita muliakan saudara pengurusi majlis kita pada pagi ini, khususnya tukang baca doa kita pada pagi ini, sekalian hadirin hadirat, tetamu Allah semua, kita panjatkan syukur banyak-banyak kepada Allah. Allah selalu beri izin kepada kita berada dalam majlis yang baik. Alhamdulillah pada pagi ini kita berada dalam majlis ilmu, soal jawab agama. Mudah-mudahan berkumpulnya kita ini diberkati dan dirahmati Allah. Semoga apa yang kita kerjakan ini sedikit sebanyak menjadi kebaikan untuk hidup kita di dalam dunia. InsyaAllah menjadi saham akhirat pada hari kita akan bertemu dengan Allah pada yaumul mahsyar nanti, insyaAllah. Jadi sebagai maklum, slot kita pada pagi ini ialah soal dan jawab. Soalan yang ada lebih kurang 80 soalan. Baik, kita terus kepada soalan yang pertama. Soalan yang pertama berbunyi, adakah sah air wuduk seandainya seorang muslimat menyentuh perempuan non muslim? Tak apa dak. Dia tanya masalah orang puang ada wuduk, lepas tu dia pegang orang perempuan bukan Islam, perempuan orang kafir. Dia lain kali ingat 4 benda. Kalau bab batal, ingat 4 perkara. 4 ni je batal, orang lain tak payah tanya. Ini senang. Yang pertama, keluar suatu daripada kemaluan depan atau belakang, batal wuduk. Yang kedua, hilang akal.
Hilang kali maknanya hilang panca indera peringatan dengan sebab pesang atau tidur. Yang ketiga, menyentuh laki-laki dan perempuan yang sudah besar keduanya pada kulit tanpa berlapik. Yang keempat, menyentuh kemaluan dengan tapak tangan. Jadi lain pada pak ni tak batal. Jadi yang batas sentuh ni aula mastumun nisa dalam Quran kata, atau kamu laki-laki menyentuh perempuan yang boleh nikah. Faham tak? Jadi kita puang dalam soalan dia sentuh perempuan juga. Puang boleh nikah. Batal ke tak? Tak batal. Jadi bila kita faham ni, lain kali kita boleh jawab. Orang tanya baru kita boleh jawab. Lain pada pak ni tak batal. Bila dia kata sentuh kemaluan dengan tapak tangan, kalau lain pada kemaluan kita sentuh tubuh kita, batal tak? Tak payah tanya orang lain. Ulama pun tak sebut dah sentuh kemaluan. Ulama tak sebut. Tak batal sentuh peha, tak batal sentuh beti, tak batal sentuh hidung, tak batal sentuh gigi, tak batal sentuh dahi, tak batal sentuh lori, tak batal sentuh tembaga. Orang hok akan main tak batal. Sebut hok batal je. Sentuh kemaluan dengan tapak tangan. Nampak? Jadi terjawab dah. Orang perempuan sentuh orang perempuan walaupun dia kafir tak batal wuduk. Yang batal wuduk dia sentuh lelaki yang sah nikah dengan dia walaupun orang kafir. Dia orang kafir tak boleh nikah memang sebab kafir. Kalau dia masuk Islam boleh nikah dengan kita? Boleh tak? Batal. Okey, soalan seterusnya. Kalau macam orang puang semayang seorang diri, lepas tu dia baca kuat macam mayang berimang, lepas tu ganggu orang lain, tak apa ke? Dia semayang seorang diri baca kuat macam semayang berimang. Bukan macam semayang berimang, macam dia tu imam. Kalau semayang berimang baca perlahan juga. Tu imam dia baca kuat. Nampak? Jadi orang perempuan baca perlahan. Perlahan cakap mana tu sekadar dengar di telinga kita sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin. Dengar telinga. Bukan nak baca berita. Jadi jual acara ke tu lain. Cukup pasal kita orang perempuan. Tiba-tiba orang perempuan dia semayang tak ada orang yang baca kuat. Contoh semayang lah bilik dia. Dia semayang di rumah dia. Atau mak dia, ayah dia di rumah dia, adik-adik. Dia baca kuat Maliki Yaumiddin. Tak batal semayang. Faham lagi? Tak batal juga. Cuma kalau ada kat orang ramai, tak boleh kuat. Apa siapa tak boleh kuat? Supaya kita ni orang puang dilatih dalam semayang berkata-kata perlahan. Bila lepas semayang jangan tepik. Ni dalam semayang Bismillahirrahmanirrahim. Kita kapi mesti bangor kali. Jadi dia tak bawa yang dia dilatih dalam semayang tu. Tujuan latih tu supaya kita bawa. Tu panggil menghayati. Menghayati bukan khusyuk. Menghayati semayang maknanya semayang kita itu biar jadi hidup dalam kehidupan kita. Soalan seterusnya, guana nak yakinkan keluarga nak nikah awal. Pula dah awal-awal nak nikah dah. Nabi khusus ni. Dia nikah ni dia ada 5 hukum. Kadang-kadang sunat, kadang-kadang harus, kadang-kadang makruh, kadang-kadang haram nikah, kadang-kadang wajib nikah. Dia tak lagi pada 5. Bila masa sunat nikah, kalau kita orang laki-laki ada kemampuan bela anak orang dan ada keinginan, faham? Ada 2 tu sunat bernikah. Faham? Ada kerja, ada pendapatan, kemudian ada keinginan pula, itu sunat bernikah. Ada kalanya harus dia menikah, tak sunat, iaitu dia ada kemampuan untuk tanggung anak orang tetapi tidak ada keinginan, biasa tak mahu nikah, maka harus.
Bila makruh menikah, tidak ada kemampuan, makruh dia menikah. Bila masa haram nikah, kalau dia menikah memang dia buat zalim ke bini dia. Faham lagi? Dia tahu dah perangai dia jahat. Kalau nikah memang dia katok terajam bini dia. Haram berkahwin. Faham lagi? Yang kelima, wajib nikah. Bila wajib nikah, tak menikah berdosa. Dia tengok itik sekati pun macam awet yang nampak kedai. Parok dah tu. Kalau gitu wajib nikah, parok benar dah. Jadi awak tanya sini, saya tak tahu kondisi awak. Orang yang bertanya tu gua ni, dia ada pendapatan ke tak, sihat tubuh badan ke tak, dia jaga tak kewajipan agama dia. Faham lagi? Jadi kalau awak dah ada, kalau laki-laki dah ada pendapatan yang boleh menanggung seorang isteri makan minum tempat tinggal dan sebagainya, ada pula keinginan, maka sunat nikah. Baiklah, kita sangka baik, semua sudah ada kemampuan. Yang perempuan pula ada kemampuan menjadi suri rumah. Faham lagi? Lama-lama tak kena kuah dengan kunyit. Suruh ambil kunyit, ambil batu ngasah. Faham lagi? Ada kemampuan dah. Reti gosok baju, reti singgah ikan. Maknanya boleh dah. Maknanya duduk bersuami isteri, maka sunatlah perempuan itu berkahwin. Dan masa mana paling afdal? Masa muda. Ni muda ke tua ni ada depan ni? Muda ni nikah. Sunat dah. Nabi kata, ya ma'asyara syabab, wahai orang-orang muda. Ya belaka ni. Man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Siapa-siapa di kalangan kamu yang sudah ada kemampuan, mana kalau dia orang laki-laki ada kemampuan memberi nafkah pada isteri dia, dan kalau dia orang perempuan dia ada kemampuan untuk menjadi suri rumah, maka berkahwin. Faham lagi? Biar masa muda. Bila kita umur 40, anak kita sudah 28 orang. Tu bagus. Tak kalau kahwin tu boleh juga, tapi masalah umur 49 puan. Laki 57. Nikah 10 tahun baru boleh anak. Laki 67. Ayah mak 59. Jengkreng. Dia ambil mak suruh dia ambil anak sekolah tadika, dia ambil sekolah SS. Tak nampak mata. Jadi kalau nak pujuk mak ayah, apa sebab mak ayah kita larang? Hak tu kita kena tahu. Kena dengar poin dia dulu. Faham tak? Jangan ikut suka kita larang lawang mak ayah. Ambo sedap gamuk. Kalau tahu kenyek masa kecil biar mampu. Sedap gamuk lah. Pasal apa kita lawang? Pasal dia ibu bapa menghalang cinta kita. Hodoh. Cinta korok. Faham lagi? Bukan tasbih cinta. Cinta Indonesia tu reka je. Faham? Mak ayah mu tu kalau dia larang, apa sebab? Sebab dia tak patut akal. Tak apa, kita nikah, pujuk dia. Sebab dia betul, ikut dia. Ibu bapa kan? Wabil walidaini ihsana, dan kepada ibu bapa kamu kena molek. Dan kalau kita ikut dia, molek ke tak? Gini je, kalau kita ni dihalang oleh ibu bapa untuk berkahwin, kita nak marah ibu bapa, kita deraka ke dia, kita suka tak anak bila kita lawan kita? Dia tak rasa awak ke ibu bapa gitu. Mu ingat dia bela mu itu tubik macam tiang api, tubik sebatang-sebatang panjang selalu. Faham tak? Tubik kecil dulu tak? Bela begitu gini nyamuk sekor tak mau ketik. Kena ikut. Kalau pandangan dia tu betul, dia turut. Dia suruh nikah lagi. Pandangan ibu bapa itu betul. Ni jangan mudah jatuh cinta, kerana cinta itu buta. Bukan mata dia buta, hati kita jadi buta. Bila kita sayang pada boyfriend kita, kita akan kejam mata daripada nasihat ibu bapa. Jadi buta. Tak kenal mak ayah tu. Betul tak? Soalan seterusnya. Bagaimana nak lembutkan hati, terima nasihat orang dengan hati yang terbuka. Orang nasihat kita, macam mana kita nak terima? Kalau kita buat benda yang salah, dia nasihat. Maka kita dilatih untuk menerima nasihat. Ad-dinun nasihat. Agama sebahagian besarnya nasihat. Kita boleh nasihat ibu bapa nasihat kita, tu lumrah. Kita boleh nasihat raja nasihat kita. Cuma bila orang nasihat kita, kalau kita belum tentu mau dengar nasihat, jangan lawang. Dengar dulu.
Boleh jadi itu nasihat terakhir dalam hidup kita. Selepas pada tu semua perkataan yang merosakkan kita. Kita tak suka anak-anak kita tak dengar nasihat. Bila kita ada anak nanti, tiba-tiba kita tak suka dengar nasihat orang. Mana boleh? Sebab tu Tuhan buat sekali seorang. Dulu kita jadi anak, tak boleh tinggi suara dengan ibu bapa. Sekarang kita sudah jadi ayah, anak kita pula tak boleh tinggi suara dengan kita. Ada giliran tak? Ada giliran. Faham? Adakah orang yang dengar ceramah di masjid, speaker, dengar pas luar masjid tapi ada di rumah, orang tu dikira berada dalam majlis agama atau tidak? Baik, masjid ada dekat rumah dia atau jauh sikit, tapi speaker kuat. Dan ni speaker body kuat kan. Ngajar ngadah baru dengar pak gelugur. Faham lagi? Pak ngajar gelugur kedah, duduk atas tu dengar. Ngajar atas tu ayung dengar. Jadi gua ni kira jawab ni, kalau mu dengar benda agama, walaupun duduk di mana sekalipun, dipanggil dapat ilmu. Orang ngajar duduklah sejik, dia duduklah tong luar. Nampak? Tong bergerak, duduk mesuk lah tu. Dengar dak ilmu, dengar dapat ilmu. Dia pakai luar masjid, duduklah kereta, buka cikak sikit, masuk dak ilmu ke telinga dia. Jadi di mana saja mu duduk, dalam sejik, luar sejik, di rumah atas-atas, dapat ilmu kalau mu dengar. Cuma soalannya, adakah dia berada dalam majlis ilmu? Jawabnya tidak. Majlis ni mana tempat berkumpul yang khas. Sebab tu dipanggil majlis. Mim, jim, lam, sin. Wazan asal dia, diri asal dia maf'ilun, masjidun. Nampak? Majlisun, tempat orang duduk di situ berkumpul. Jadi mu masuk dalam majlis, tempat orang duduk-duduk situ dalam masjid, baru panggil berada dalam majlis. Mu duduk seorang atas pokok, dengar kat luar, bukan duduk pada majlis. Kita dengar kat YouTube, 1000 orang hadir dalam majlis, dalam YouTube tu, atau 20,000 orang penuh masjid. Kita dapat dak ilmu? Kita duduk seorang dapat dak ilmu? Dapat. Kita duduk dalam majlis tu? Ada. Jadi kita hanya dapat satu kelebihan, iaitu ilmu. Baik pada tak dapat. Baik pada duduk dengar cerita Korea. Dah benda beza. Orang yang duduk dalam majlis itu pula lainlah pula. Apa kelebihan pertama masuk dalam masjid? Rahmat tak? Dia dapat rahmat. Dia niat iktikaf pula, pahala tak? Pahala pula. Kemudian ada hadis, orang yang duduk dalam majlis ilmu, turunkan rahmat oleh para malaikat, didoakan oleh ikan-ikan dan burung yang berterbangan. Binatang tolong doa orang duduk dalam majlis ilmu. Jadi kita yang duduk seorang rumah dengar kot speaker, tak dapat kelebihan itu, kita dapat ilmu saja. Soalan seterusnya, apakah hukum orang yang menunjuk satu barang di laman sosial macam barang kemas dan lain-lain? Ni nyakit akhir zaman. Dia tunjuk dalam media sosial, tak kira lah Instagram, monogram, kilogram, Facebook, faham lagi? WhatsApp, banyak pasal ni. Dia tunjuk barang kemas dia. Dia menunjuk gambar barang kemas, dia tunjuk kereta, dia tunjuk rumah dan sebagainya. Asalnya harus, hukumnya harus, tetapi dia boleh berubah menjadi haram kalau tujuan dia tak betul. Dia kawan dia tanya 2-3 hari dah, rumah dia beli tu, dia duduk sekarang, ambil kat gambar, tunjuk sekeping, bulan Facebook nak tengok, faham lagi? Dia pun lah Facebook ni, rumah saya, saya baru siap baru ni, hukumnya harus, faham lagi? Itu panggil makluman, hukumnya harus. Hak seorang ni pula bukan baru rumah kau, tapi nak khabar dia hebat, lain dah kat cerita Melaka, tengok dia kerja dah 2 tahun boleh buat rumah besar ni, tujuan dia buah haram, faham lagi? Ni gambar rumah kau tak berdosa, ni bukan gambar rumah kau berdosa. Kenapa? Niat, faham tak? Jadi anak-beranak dia post dalam
Instagram dia. Anak-anak dia nak tengok pasal dengar khabar beli kereta baru. Faham? Exia. Faham? 3 bulan tunggu order. Dah. Bukan senang Exia model baru ni. Kat belakang ada ekor rimau, kelep. Faham lagi? Nah, jadi keluarga dia bukan duduk Terengganu Melaka. Nah, pok dara dia ramai mana duduk di Batangan, mak dara duduk di Kuala Kedah. Nah, duduk Johor, duduk Seramang, duduk Jitra. Nah, dia boh grup WhatsApp dia, gambar kereta baru dia, Exia baru beli. Hukumnya harus. Hak Nur tunjuk kereta juga, tapi nak khabar adik-beradik dia panah hati ke adik-beradik dia. Adik-beradik dia memang ada orang cerita Melaka bakal motor. Dia yang hebat sekali, pandai cari makan, pandai berniaga, siapa boleh beli kereta buh gambar. Hukumnya haram. Faham lagi? Cuma kalau perhiasan tunjuk gelang, nampak ngelengang-lengang tunjuk. Faham? Ni puang dia pakai gelang, kalau halus dia tak terlibat dengan baju. Kalau kasar baju dia jadi mangsa. Mana? Dari lengan panjang kena kerat air jadi pendek kat lengan. Pesing baru ni lengan kat ni. Betul tak? Ni. Pulut dakar. Ada ni biskut tawa, biskut cotek, pukat rokok. Penuh dia ni. Hukumnya haram. Dipanggil khuyalak, menunjuk-nunjuk supaya orang kata dia hebat, supaya kata dia mewah, menyakitkan hati orang. Faham lagi? Kena hati-hati. Perhiasan kamu untuk siapa tengok? Untuk suami kita kalau kita ada lelaki. Allah sebut dalam Quran, wala tubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna. Jangan kamu tunjuk perhiasan yang kamu pakai itu melainkan untuk suamimu, melainkan untuk ibumu, melainkan tunjuk ke pokmu, melainkan ke pok tirimu, melainkan ke anakmu, anak saramu, anak tirimu. Waktu kita tunjuk. Jadi kena hati-hati. Bukan kata itu dia tak puas hati pasal orang tak tahu. Nampak tak? Jangan terikut-ikut kat kita. Bukan semua tak boleh. Melampau-lampau tu dilarang syarak. Soalan seterusnya, bagaimana cara kita nak tegur orang yang tidak solat? Direct cakap. Mu tak semayang masuk neraka bila-bila lagi. Kata gitulah. Dah kat gini dia berasa hati lah. Memang nak suruh berasa. Tegur tak mau berasa. Lepas tu nak jadi apa tegur? Kalau kawan-kawan kita boleh kata parah sikit. Mu kau macam Abu Jahal dak semayang. Muka dah lah uduh. Dak semayang pula. Kata gitu. Baru dia terasa. Kawan kita. Kalau bukan kawan kita lain. Nampak? Dirikan semayang. Kerana orang yang mendirikan semayang itu orang yang sempurna imannya tu, orang kita tak kenal. Soalan seterusnya, apa hukum bila suami abaikan perasaan isteri dan lebihkan kawan-kawan? Suami lebih ke kawan-kawan, nyakit juga ni. Yang sebenarnya sama nyakit je. Bini lebih ke orang lain, laki lebih ke orang lain. Betul tak? Kalau suami cakap dengan bini 2-3 patah, cakap dengan kawan 2-3 jam. Ada tak laki gitu? Ada. Bini gitu kok. Nampak? Kalau dengan kawan-kawan, hi, good morning, where are you now? Dah breakfast ke belum? Kalau dengan kawan-kawan. Tapi dengan lelaki, nak makan tak deh? Tepik gitu. Lagi? Ada tak gitu? Nyakit. Tarik ni mesej ke kawan-kawan, ayat bunga-bunga. Belakang ada emotikon. Penuh emotikon belakang. Tapi kalau ke lelaki dia tak ada emotikon. Urut so belaka. Biar yang datang. Mana? Nama jahat belaka. Bini pun bodoh, laki pun bodoh juga. Khairukum li ahli. Nabi kata sebaik-baik orang laki-laki ialah yang baik dengan isterinya. Faham lagi? Cakap molek-molek. Kita cakap dengan kawan kan molek-molek. Cakap dengan bini pun molek-molek. Betul tak? Apa dia cakap lama-lama dengan kawan-kawan? Setengah jam dah. Lama tak minai kali. Sembang setengah jam. Dengan bini kita sejam. Masih. Tak? Itu cara dia. Bukan pada boleh cakap langsung. Kita pandai-pandai lah. Biar cerdik kan.
Ni balik kerja dalam kat pukul 7. Bah main garit tubik pula. Tubik pula jumpa saya KTCC. Aduh. Ada aja ada mo. Bergedik makan roti lah KTCC. Lagi. Gaya kola baju. Main KTCC dia mau makan banyak mok kik lai karang gitu. Lagi. Nah, dia punya style. Dah. Selimut apok kok rumah. Faham? Dia punya gaya KTCC ada kelak. Macam orang Damansara. Ini bukan tak boleh. Biar sama-sama. Gitu. Banyakkan lebihkan pada keluarga. Kawan itu sekali-sekala. Ni dak hak jenis ngai gila ngai. Togong pukul 5 balik pukul 10 malam. Balik kerja pukul 4. Dia duduk kejap bawa ke jorang-jorang. Pacok juga biar batal duduk tengok ujung tu. Gerak gedik selalu. Bini cokoh duduk rumah macam beruk. Lagi. Dah, laki duduk tunggu ke jorang. Korang belah malam karang baru balik. Ni tak? Balik mana pula tidur dengan bini ni tidur ke jorang. Tidur dengan meseng buat tak tekuk. Wajib tak kita puasa kalau mak ayah kita tinggal puasa? Tinggal bukan sebab uzur, saja-saja je. Parok mak ayahmu. Faham tak? Mak ayah dia saja-saja duk puasa. Berat pada geng supir hitam ni. Geng supir hitam ada sebab ke? Pasal ada ingat niat. Bang tengah hari nasi buku dalam pokok kita. Ada sebab, ada ingat niat. Mak ayah dia saja-saja duk puasa. Ada juga orang tua lagu tu. Baik. Bila ibu bapa kita hidup lagi, kita tak boleh tahan tolong puasa kat orang. Dia ada amalan dia masih hidup kita boleh ganti dah ada. Tapi kalau puasa tak boleh. Lagi masih hidup tak boleh kita tolong puasa. Faham? Mak ayah kita mati dah baru boleh. Wajib ke tak anak-anak tolong qada ke mak ayah? Tidak wajib. Sunat. Kalau mak ayah tu tinggal harta, wajib guna harta tu bayar fidyah puasa. Contohnya mak ayah dia tinggal sebulan. Jadi seorang 30 cupok. Jadi 60 cupok mak dengan ayah. Jadi mak ayah anak dia, mak ayah dia tinggal duit sebanyak 60 cupok je ada makanan. Duit tu. Maka wajib kena guna semua duit itu untuk beli 60 cupok beras. Bayar fidyah mak ayah dia yang mati tinggal 30 hari seorang. Kalau kita tak, mak ayah kita tak ada duit tinggal nak bayar fidyah, sunat kita buat dua pilihan. Kita tolong bayar duit kita fidyah atau kita tolong puasa qadakan dia. Faham lagi? Soalan seterusnya, bagaimana kita nak baiki diri untuk jalan yang baik? Dia nak baiki apa-apa pun dia kena ada buku. Dia nak baiki kereta. Kalau kita pergi rumah Pomeng, dia ada banyak kitab. Kalau rumah Tok Guru kitab kau, rumah Pomeng dia ada kitab kau. Kalau dia pergi rumah Pomeng, dia ada kitab Volkswagen, Audi, lagi potong saga, cara baiki. Nak baiki kena ada panduan. Itu maksudnya. Maka kita kena duduk di majlis ilmu. Kita nak baiki diri tapi duduk tengok ustaz. Bang. Nak baiki diri pun gitu. Kena kursus. Jadi molek. Sebab tu jawatan kerajaan swasta dia akan atau kursus. Apa tujuan atau kursus kaki tangan dia? Supaya selesai kursus nanti productivity lebih baik, integrity lebih baik. Faham tak? Maksudnya dia baiki, upgraded dia panggil. Faham lagi? Kita juga dengan hidup kita. Kalau kita nak baiki, mana kita nak lebih baik, kena ada panduan dia. Kursus kita di mana? Majlis ilmu. Duduk dalam majlis ilmu, dapat rahmat daripada malaikat, didoakan oleh hayawan untuk kita. Itu panggil keberkatan. Barulah kita masuk kekuatan. Ada orang insah dah, tak minum arak dah sini, tak curi dah, tak curi, tak berlambung motor dah, tapi tak pergi majlis ilmu, duduk rumah.
Itu bukan taubat, itu sewil namanya. Faham lagi? Pergilah majlis ilmu, belajar cara sembahyang yang betul. Bagaimana kita mendidik hati kita supaya tidak sombong dan sebagainya. Tu panggil membaiki diri. Kena masuk barang-barang lama tak apa, tapi we jadi betul. Tangga lama dah nak we betul mula pasal sengit. Cabut mula, paku mula, gaji mula, we jadi comel. Atau ada duit, beli tangga baru. Gitulah dengan baiki diri. Dan kena berkawan dengan orang yang baik. Baru ada input. Kalau tak banyak, sedikit. Kita nak pandai, contohnya nak benda apa? Kita nak pandai main catur. Kita tak pandai, tapi kita mula minat main catur, main chess. Kalau kita nak cepat pandai dan istiqamah dengan chess, kita kena kawan dengan kaki-kaki chess. Kita kena ada grup WhatsApp, chess group. Betul tak? 5-6 grup WhatsApp. Dia orang akan beri maklumat. Nampak? Esok ada pertandingan, lusa ada ni, ada world tournament dan sebagainya. Wallpaper kita pun gambar Garry Kasparov, raja chess dunia. Contohnya. Input tu ada sama. Maka kita nak jadi orang baik, kita kena berkawan dengan orang baik. Sampai nasihat-nasihat WhatsApp kepada kita, pesanan-pesanan yang baik. Betul tak? Sebagai seorang bendahari kelas, kiranya duit itu hilang, wajib tak kita ganti balik dari segi orang curi, bukan sebabkan kecuaian. Tak kena ganti. Yang kena ganti kita cuai. Duit kita sebagai bendahari, kita letak atas tangga bawah tu. Lepas esok mari hilang, mu kena ganti. Ni tak, dia bendahari. Si duit 1,000 dia bawa dalam peti, dia kunci, dia balik, orang mari pecah rumah, dia tak kena ganti. Faham lagi? Soalan seterusnya, bagaimana cara beradab dengan pengajar? Yang pertama, kalau kita jumpa orang yang ajar kita, kita dulu beri salam. Beri salam. Kalau dia orang Islam lah. Ni kita orang Islam, good morning. Good morning teacher. Good morning tidak salah, tapi salam itu kalau kita tinggal salah. Ada orang yang terlebih pandai, netizen dia panggil. Netizen maknanya orang-orang bodoh lah. Dia kata ke mana? Dia kata good morning, selamat pagi sama dengan assalamualaikum. Ada tak orang cakap lagu tu? Ada. Tu tanda bodoh. Lepas tu duduk diam. Bila orang kita duduk diam, orang tak tahu bodoh. Diam. Dia pun cakap, lah Nathan ni bodoh. Orang tahu lalu tu. Faham lagi? Ada pula good morning, selamat pagi sama dengan assalamualaikum. Kalau sama, musmayang kaki bahan good morning kali. Selamat pagi. Bil alamin innaka hamidum majid. Selamat pagi. Selamat pagi. Memang kena terajang ni makmur tak belakang. Natang gila dia kata. Takkan sama. Jadi we salam dulu pada tenaga pengajar kita. Yang kedua, jangan kita berkata-kata melainkan dengan izin. Yang ketiga, kalau orang beritahu, jangan kita peteh keting. Nampak? Orang ngajar khabar hukumnya batal. Dah saya dengar ni tak batal pun khabar. Pula dah. Macam-macam lah ni. Untuk guru dia Google je. Kemudian ketika dia letih, jangan bertanya. Kemudian jangan kita menceritakan tentang orang lain lebih baik daripada dia. Nampak? Saya rasa cikgu Nur sedap sikit ngajar. Dia kata gitu. Kawan tu cikgu dia. Kena hati-hatilah. Jangan ikut suka kita. Hidup ni dia ada peraturan. Dia kalau tak ada peraturan, dia lebih pada binatang ni. Binatang dia ada peraturan. Rimau tak akan ikut jagung. Faham lagi? Dia makan daging juga, dia ikut peraturan. Kan ada rimau makan kepek ubi, rimau makan tepung buku. Faham tak? Lembu makan gulali. Tak ada. Hak bagi rupuk makan rupuk, makan ikan. Ikut peraturan. Rimau tak duduk padang pasir, rimau kena duduk dalam tang, ikut peraturan. Jadi kalau tak mau ikut peraturan, lebih pada binatang ni bodoh. Soalan seterusnya,
Campur tangan keterlaluan ibu bapa dalam urusan pembelajaran anak, tak ada masalah. Cuma kita ni jangan kita lebih-lebih sangat ambil berat. Ada ibu bapa yang sangat sering bertanya, dah warna dah kat gini awak gana, mu boleh buat ke dak? Kadang-kadang kalau kita layan jadi seribu. Insya-Allah. Batu banyak bersabar kita jadi anak, supaya nanti bila-bila anak kita bersabar pula dengan perangai kita. Betul tak? Dah kalau mak ayah kita tak cara langsung, kau andamu lawan jadi apa pun kau andamu lah, mau nak cara kecil mu je. Tak boleh juga. Ada ibu bapa yang lebih-lebih cara. Lepas tu kita kena dah lah. Faham? Mak ayah kita tu udah modek betul je 2 orang, tak ada jual dalam Shopee, tak ada jual mak ayah. Uitang beletung ke, mulut busuk hong ke, tu lah makmu. Betul tak? Jadi kalau dia jenis melebel, jenis banyak melebel, tak usah kata bab pelajaran je, bab lain pun. Tengok ayahmu relax, makmu macam bertim. Ayah. Apa? Pasal ayah tak cakap nak lawang. Sabar je lah. Jadi kalau yang banyak sangat ambil titik berat belakang, yang pertama kita kena syukur kalau dia ambil berat. Yang lebih daripada had, kita bersabar. Takkan ibu bapa sama. Betul tak? Tak sama ibu bapa. Orang kan dia bukan macam tiang TMP. Cuah lektur selori sama panjang, sama berat. Dan tu tiang. Orang lain-lain. Soalan seterusnya. Apakah hukum menggunakan software pirate untuk gunaan peribadi, meniaga seperti desain produk dan sebagainya? Kalau hak orang mukmin, nampak sepakat ulama kena minta izin ataupun diberi izin khas. Atau memang diberi free software, itu tak ada masalah. Kalau hak harbi, maka hukumnya tak ada masalah juga kita guna. Harbi ni maknanya orang kafir yang memusuhi umat Islam. Kalau yang zimmi, maka ulama fiqh sebahagiannya mengatakan mesti kena ada izin. Soalan seterusnya, apakah konsep tunang yang sebenarnya dalam syariat Islam? Tunang pula lah. Tunang ni begini. Tunang, dia ada meminang, dia ada jadi tunang, dipanggil bertunang. Lepas tu dia ada majlis bertunang. Apakah makna meminang? Meminang ini salah satu pihak, sama ada pihak lelaki atau pihak perempuan, berkata kepada pihak yang satu lagi mengajak berkahwin. Itu panggil meminang. Contoh hak lelaki lah kata. Katanya hak lelaki pada perempuan, saya mahu ambil awak sebagai isteri saya. Lapas itu dipanggil meminang dalam Islam. Walaupun dia kata tu dalam WhatsApp atau PMTP, atau dia buh dalam komen, atau dia atas surat, atau dia call, atau voicemail, atau dia kabur ke atas tikar daun, kita lalu ke bawah, saya nak ambil awak menjadi isteri saya, topik kot tu. Dia panggil meminang. Itu meminang. Itu dalam Islam, dalam hukum syarak, laki-laki ini sudah meminang perempuan itu. Kalau lapah itu dari perempuan, perempuan itu sudah meminang laki-laki itu. Saya suka awak menjadi suami saya. Contoh, dia panggil perempuan itu meminang lelaki. Itu dalam Islam dipanggil meminang. Tapi kalau dalam adat Melayu, belum lagi. Kena sewa bank. Naik Azia nak muat mama. Nak makluk aku nak pergi juga. Makluk nak pergi juga. Sewa bank. Kena sewa bank, kena beli bekas tu, cari kuih kek 2 teh. Lipat pasang kedai kasut you. Wah anggur seraju. Pergi ramai-ramai. Assalamualaikum. Mari ramai-ramai. Itu adat. Hak hukum syarak, lapah pertama, ajak berkahwin tu, itu meminang. Mari dia khabar tu ramai-ramai ke, dia kata dalam grup ke, atau one by one personal ke, atau pakai tepik ke, meminang.
Dah puang tu jadi ke mana? Puang tak jadi apa-apa. Sebab baru meminang. Bila puang jawab, saya setuju, maka jadi bertunang. Faham? Maka masing-masing, aku tunang mung tunang aku dah. Walaupun mak ayah tak tahu lagi. Faham? Jadi ramai di antara kita sudah bertunang. Betul tak? Betul tak? Bila kita berkawan dengan orang lelaki-lelaki atau perempuan atas dasar nak berkahwin. Nah, tu panggil orang tunang dah tu. Tidak lagi Ustaz, tahun depan baru buat. Bodoh tu. Nah, dia pandai bodoh Ustaz pula. Nah, hak tu hak adat pun sudah bertunang. Bila sudah bertunang, maka orang lain mari meminang pula haram. Nah, itu jadi masalah. Nah, kita tak faham. Itu baru faham lagi panggil bertunang. Meminang. Adat lain. Soalan seterusnya. Bagaimana hukum mencari selain daripada menari daripada menari TikTok, seperti menari tarian budaya, zapin, inang, kuda kepang, laki-laki dan perempuan. Baik. Menari ini maknanya menggerakkan badan mengikut irama. Itu panggil menari. Kalau menggerakkan badan, orang tak panggil menari. Dia gerak badan, nak ambil barang jatuh. Orang panggil menari. Apa menari? Menari korok pun nak ambil barang jatuh. Maknanya menari, menggerakkan badan mengikut irama tertentu. Faham lagi? Kalau irama tu irama tradisional, tarian tradisional. Kalau ikut maknanya tarian moden, dia panggil macam-macam hip hop dan sebagainya. Dia buat gerakan badan, break dance, ada lagu, ikut tak getok dia, ikut, dia panggil tarian. Faham lagi? Maka adakah TikTok saja yang haram? Dengar baik-baik, TikTok tidak haram. Yang haram ialah kelakuan orang yang berlakon tu. Buat gerakan-gerakan. Macam banyak dari budak-budak puang, dia buat TikTok dengan gaya-gaya yang seksi. Seharam. Atau gaya-gaya yang dia buat, orang tengok jadi aib, segang orang nak tengok, jatuh maruah dia. Ataupun lucuh. Faham lagi? Tak aib langsung ke orang. Itu semua tu haram belaka. Tapi kalau TikTok itu bukan tarian perempuan menari. TikTok itu ditiru suara harimau. Faham lagi? Ditiru suara kuda. Gambar belakang, gambar kuda. Kuda yang bunyi, mulut dia yang buat. Itu tidak haram. Faham? Atau gambar dia yang baca berita. Yang baca berita sungguhnya orang lain. Cuma TikTok. Faham lagi? Itu tidak haram. Ni orang puang joget. Yang orang perempuan tidak haram joget ni depan suami dia. Tak haram. Mana-mana kalau kata nak joget TikTok, joget depan laki mu malam-malam. Betul tak? Malam-malam bilik laki dia kata, yang break dance kali. Teketup. Utuh kata-kata. Lagi tak ada masalah laki mu. Mu nak naik tempat belakang ni, buat apa patah tekok. Dah. Ni jujur depan orang ramai. Pasal apa? Pasal mindset. Kita ni sebenarnya landed, bapa ulu. Orang putih panggil landed, fikiran ulu sangat. Di barat pun ada TikTok, masih ada. Tapi kebanyakan benda-benda yang lebih bermanfaat. Yang banyak TikTok mengarut China, Malaysia, Thailand, Indonesia. Berkelepar habis. Tak malu dah tunjuk tayang punggung korang dah. Bergelek macam ke beruk. Tak malu sikit. Apa? Ni. Landed. Ulu. Tubik dan nerung. Dia rasa benda tu hebat. Padahal benda tu tak pakai rawat. Cara mikir dia lambat. Macam udak-udak kan? Udak-udak ular nak jamah. Ular tu dah sela nak jamah. Dia nak pergi jamah. Mak dia tepik dah. Dia nak pergi jamah. Apa dia nak pergi jamah? Pasal tak reti. Berapa mak dia tepik? Mak dia reti dah. Kena ketik dah itu mak dia. Faham lagi?
Jadi kalau tarian zaping, perempuan tak tutup aurat di hadapan laki-laki, haram. Nah, tarian inang, ngengang sekerak nampak tiok dan sebagainya, atau pakai ikat sanggur cocok ni 3-4 uti bunga, lah pakai tekok nampak orang rambut, haram. Nah, baik tutup belaka, pakai tudung, pakai burung comel. Nah, buat benda ni jaga itu amal kipso itu mana? Zumba haram juga. Pasal apa? Zumba menggerakkan badan, menyebabkan laki-laki tengok jadi tertarik. Faham lagi? Nak zumba gerakkan badan begitu kena tertutup. Muslimat belaka. Zumba dalam tu. Berbadok air seko. Baru suka zumba. Soalan seterusnya, kenapa hari raya korban tidak boleh menyembelih lembu betina? Bila pula tak boleh? Mu belajar di mana bang? Tak boleh. Faham tak? Apa tak bolehnya? Boleh lah. Faham? Lembu betina boleh, lembu transgender tak boleh. Faham? Lembu jantan boleh gebang, lembu betina pun boleh gebang, male and female. Faham? Dua-dua boleh gebang belaka. Tahu tak? Yang tak boleh lembu fragi, lembu pregnant. Ada beza tak situ? Yang tak boleh lembu mengandung. Lembu betina boleh. Faham? Lembu mengandung. Tak kira dia ada laki ke, tak ada laki ke, dia duduk serumah tak kira tu. Lembu mengandung tak boleh. Faham tak? Bukan lembu betina. Cuma afdal lembu jantan. Tapi lembu betina sah. Yang tak boleh lembu mengandung. Faham? Betul mula. Soalan seterusnya, bagaimana cara pakaian ke kelas? Lah, mana aku tahu ni kelas? Tanya cikgu lah. Nah, mana kita reti atau orang sini kelas lagu-lagu mana? Nah, tanya cikgu lah tu. Dia ada terma-terma sini mana? Aku nak reka malah pelawak. Nah, kita ustaz nak jawab tu orang air lah. Dah terapik pakai yang terapik. Bomber pakai yang bomber. Tak kasi nak pakai baju terapik. Dengan kasut puk. Gitu tanya kau sakit tanya. Soalan seterusnya, bolehkah pelihara burung gagak? Saya tertarik dengan burung gagak. Crow. Jenis crow. Orang lain minat burung titik, dia bahan burung gagak terus. Dan awak guana otok masing-masing akhir zaman tu. Awak guana belak-belak lah ni. Burung gagak terus minat. Hitam beletung lah apa benda. Dia gini, bela burung ni sebenarnya kalau kita letak dalam sangkar yang besar, dia boleh terbang. Maka hukumnya ada ulama kata harus. Kalau tak boleh terbang tapi cukup makan minum, makruh. Kalau sepik sangat, haram, seksa ke dia. Tapi nak bela burung yang pelik, contoh burung gagak, tak ada masalah, tak ada orang kata haram. Dia minat burung gagak. Jadi hitam, gagak tu hitam sama ke dia kata. Nampak? Kau anamu lah, cuma mudarat tak kau orang. Kalau mudarat tak boleh. Dararu yuzalu. Kalau mudarat tak boleh, kena capok buang. Dak pasal burung gagak ni istimewa bagi dia. Faham? Contohnya, dia bela dari kecil, dia sayang sangat, tak ada masalah. Ingat bila kita bela binatang, wajib makan minum, tempat tinggal. Kita gigi jalan-jalan tengok, lawa kuku, beli cakap, balik jadi milikmu, wajib mu beri makan minum, tempat tinggal. Pakaian tak wajib. Tak boleh makan, haram. Tak buah air minum, haram. Tempat tinggal yang tak musabah, tak boleh. Dia ada nafkah. Makan minum kena beri. Cuma kalau kita beli ikan, tak wajib beri air minum. Wajib beri makanan dia. Dia minat tengok ikan kelisa, dia beli ikan kelisa. Dengar ustaz khabar wajib beri makan minum, dia buah air gelas luar. Ikan pun tubik, minum kelek. Ada payah lah, makan saja. Soalan seterusnya, apakah hukum anak membiarkan ibu bapa di rumah orang tua? Jawabnya,
kalau anak itu boleh jaga, maka hukumnya haram. Lagi, kalau tak boleh jaga, anak itu cacat, anak itu fakir miskin, bang, tak boleh nak jaga, maka diberi kelonggaran, kerana di sana dijaga kebajikannya. Ni dah anak senang lenang, ibu bapa berumur orang tua-tua. Nah, ini bukan budaya orang Islam. Daripada zaman Nabi SAW, Nabi pesan seorang laki-laki nak pergi perang, nak pergi sama, nak berjihad bersama para sahabat yang lain. Nabi kata, mu ada mak di rumah? Ada. Jaga mak dok sihat, tak boleh pergi perang, jaga. Maksudnya dalam Islam, jaga bapak kita sampai mati. Budaya letak rumah orang tua ni budaya kafir, bukan budaya orang Islam. Kita suka dah anak kita, bubuh kita rumah orang tua lagi. Suka tak? Jangan buat ke mak ayah kita gitu. Soalan seterusnya, kalau isteri bekerja dan ada gaji sendiri, perlu minta izin tak suami kalau nak beli baju atau barang kemas? Isteri dia ada pekerjaan, dia ada pendapatan, jadi duit dia sendiri. Duit siswa isteri adalah hak isteri, dia nak beli apa pun. Suami berhak melarang bila dia nampak apa yang nak dibeli itu perkara yang membazir. Kalau bukan masuk dalam membazir atau benda yang maksiat, suami tak dilarang. Contoh, isteri itu nak beli cincin, kerana isteri itu tak ada cincin, dia pun belilah cincin 5,000, maka suami tak dilarang. Yang boleh larang, cincin itu isteri dia nak pakai pergi jabat. Suami kata jangan pakai jabat, tak boleh, saya tak suka, barulah kena buang kalau nak pergi jabat. Adapun membeli jadi hak isteri, tak dilarang. Nah, bidding kita KTCC kenang tengok luar pendek lah. Seluar sekerak kat lutut, atau seluar ketak. Boleh tak lelaki dia larang? Tak boleh, pasal duit bini. Bila lelaki dia boleh larang? Seluar tu dia nak pakai nak pergi pasal malam. Bini nak kalau kita pasal malam belakang rumah je, laki dia berhak melarang pakai seluar itu. Faham lagi? Soalan seterusnya, jadi kalau bila gitu sunat kita khabar ke laki kita, kita nak beli benda. Kita nak beli beg tangan baru, nak beli beg tangan baru. Baru ni beli dah kan, hijau ni. Tu hijau lain tu. Tu hijau pucuk pisang, ni kita nak hijau kepala beruk. Nak apa khabar, sunat khabar ke suami. Faham lagi? Soalan seterusnya, tengah mayang asar atau semayang lain, teringatlah rakaat, tak ingat rakaat, cukup rakaat ke ataupun tayat awal buat kedok, sah kedok semayang. Baik, kalau belum lagi salam, duduk tayat akhir, aku 3 ke 4 dah, contoh mayang lohor, hukumnya 3. Kena bangun, tinggal tayat akhir, tambah rakaat. Tayat akhir ni tayat akhir. Kan tayat akhir nampak macam rokok dah. Tayat akhir, faham? Lah dah ni nak salang ni. Teringatlah, aku 3 ke 4 dah. Ke baru 3. Kalau gitu kena berdiri. Berdiri baca Fatihah lah. Jangan baca Yasin lah, baca Fatihah. Pas baca Fatihah, rokok. Pas rokok, iktidal. Pas iktidal, sujud 2 kali, duduk baca tayat akhir semula. Faham lagi? Sujud sahwi 2 kali sebelum salam. Lepas sujud sahwi baru salam. Faham? Tapi kalau habis dah salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Waalaikumsalam warahmatullahi, habis salam dah. Aku 3 ke 4, hukumnya habis sesat dah. Faham? Tapi kalau habis salam dah, memang 3, berasa memang sahih 3, tu lain, kena buat semula kalau lama dah. Dia pergi cek CCTV, 3 sungguh. Nampak tak? Kena potong. Tapi tu kalau yakin. Kalau tak tahu 3 ke 4 habis dah semayang, tadi aku pertama aku baca Fatihah ke tak? Lepas salam tak pakai dah, hukumnya sah dah semayang. Tapi kalau sebelum salam, aku baca Fatihah tak lagi tadi. Rakaat kedua semayang subuh ni wajib kena berdiri baca Fatihah. Lepas tu rokok, tidak, sujud 2 kali, tayat akhir, sujud sahwi, salam. Ingat tak?
Angguk dah ingat. Baru-baru ini viral loket emas berbentuk bunga seperti lambang salib. Minta penjelasan. Dia ada gambar situ. Ada gambar. Nah, bunga benda gini. Dia salib semua sekali ada 400 lebih bentuk dia. Nah, dia bukan gitu sebatang tu saja macam cerita Dracula. Faham lagi? Itu pengetahuan tentang agama Kristian. Dia 400 lebih, 380, 400 lebih. Setengah bilang 380, tengah bilang 400 lebih. Kau pandanglah tu. Tapi di antaranya salib itu seperti yang awak lukis ini. Nampak? Ada orang kata bunga apa? Bunga clover. Bunga clover. Betul tak? Bunga clover itu ialah lambang Trinity. Lambang ajaran Kristian, 3 dalam 1. Nah, padri-padri Kristian menggunakan bentuk bunga clover, sama ada yang pucuk 3 atau pucuk 4 sebagai lambang Trinity. Faham lagi? Jadi sama ada dia salib betul pun haram, hak bunga clover pun jangan kita pakai. Dan bunga hak Tuhan buat kan, betul hak Tuhan buat, hak di pokok tu. Hak dia ambil oleh bentuk tu oleh orang Kristian dibuat sebagai lambang ni, jangan kita ikut. Faham lagi? Hak dia jadi lambang agama. Hak tak jadi lambang agama tu lain. Dia ambil bunga clover sungguh. Nah, dia kata Kristian, itu hak tu hak betul. Dia ambil daripada bunga itu jadikan bentuk salib, itu adalah haram. Jadi kalau benda itu salib, kita pakai semata-mata perhiasan, hukumnya haram. Tapi atas dasar kepercayaan, keyakinan itu ada tentang ajaran Kristian, kafir. Dan kalau lambang-lambang yang boleh jadi salib, boleh jadi bukan salib, maka belum haram pakai. Boleh jadi salib lambang ni, boleh jadi bukan, muhtamalun. Faham lagi? Boleh jadi, maybe. Jadi hukumnya tidak kuat. Nah, tapi kalau benda itu memang lambang salib, tak boleh. Lambang-lambang sebenarnya, lambang-lambang ajaran orang kafir ni Nabi tak benar. Nah, kita tak percaya pada salib, kita hanya pakai salib itu pakai perhiasan, pakai loket saja. Nah, hukumnya haram. Nah, orang itu sudah menyerupakan dirinya dengan orang Kristian. Man tashabbaha biqaumin fa innahu minhum. Orang yang menjadikan diri dia kesama orang. Orang ni Islam ke Kristian? Nah, loket-loket atas gelang macam salib ada. Jadi orang pun paswah dah. Hukumnya mereka ini seperti orang Kristian. Perangai dia sudah haram. Soalan seterusnya, kita berhutang dengan orang, lepas tu kita nak bayar hutang, orang itu meninggal dunia, kira ke mana? Kira hanguh ke mana? Nak bagi orang nak hanguh. Nah, bila kita pinjam, katakan kita pinjam duit 1,000 dengan kawan kita Mamat, baru bayar 500, Mamat meninggal dunia. Pasal lambat nak bayar, dia sedih, mati. Faham lagi? Jadi 500 nak buat ke mana? Ada orang dia jawab sedekah. Hukumnya haram sedekah. Ada dia tanya orang, orang tu kata sedekah masjid. Apa? Dia pun sedekah haram. Hak tukang fatwa pun dosa, hak tukang sedekah pun dosa. Dia tidak tahu mana sedekah. Dia tanya kawanmu ulama mana? Dia tak ulama, dia sesek arazek ni dah. Ala balda sungguh. Tapi kalau beki apa bendanya paip rumah dia, suruh kena set motor dia. Apa dia suruh tukang paip? Bab agama apa tanya orang lain, tanya ulama kalau kita dah beki atak, tak panggil ulama, panggil tukang atak. Dia ada kemahiran yang masing-masing kita serahkan. Betul tak? Jadi bila orang tu mati dah yang kita berhutang, kena hantarlah duit tu bayar ke waris dia untuk difaraidkan. Isteri dia akan dapat bahagian, dan anak dia akan dapat bahagian daripada duit itu. Mak ayah dia 1/6. Betul tak? Mungkin sedekah orang dia. Siapa aja omong sedekah ni tak tahu dah. Dulu kita masa kita belajar itu, kita terambil hak kawan kita punya. Kita ingat hak kita ambil lah, padahal hak kawan kita. Dah 10 tahun berlalu, kita cari tak jumpa.
Kawan kita pun tak jumpa, anak beranak dia pun kita tak jumpa. Hak tu baru sedekah. Faham? Apakah hukum cerai secara taklid? Cuba beri contoh lapas. Cerai taklid ini suami menyebut suatu dia ada taklid biasa tanpa kait, ada dengan kait dengan perbuatan. Biasanya kait dengan perbuatan. Contohnya suami kata, kalau mugi pula rumah kawanmu hak di seberang takir tu, Muhani tu, jatuh satu talak. Itu panggil cerai taklid. Faham? Bini dia pergi seberang takir tapi tak pergi Muhani tu, tak jatuh talak. Berak dia pergi Muhani, jatuh talak. 50 tahun taklid itu berlalu, bini dia tak gigi Muhani, tak jatuh talak. Tahun ke-51 bini dia pergi, jatuh talak. Walaupun laki dia nyanyuk pakai tokak. Faham lagi? Itu taklid. Tapi dengan benda yang isterinya ada pilihan, itu baru sah. Kalau taklid dengan benda yang bini dia tak boleh nak pilih, tak sah. Contohnya lelaki dia lepas pada ni, kalau mu menapah jatuh talak. Bini dia tak mau cerai, tak menapah, meninggal dunia bini. Dah tak napah takut jatuh talak. Faham lagi? Tu tak sah taklid lagu tu. Nah, faham lagi? Kalau mu keluar daripada rumah ni malam ni, mu keluar juga, aku larang nak mu babe, mu nak tubik juga, jatuh satu talak. Bini dia pun tak keluar lah, duduk kat pintu, jeng buat acoh lagu tu, tak jatuh talak. Pum, bini dia lepak tubik luar. Faham lagi? Bini kata, wak lalak je, jatuh satu talak. Faham lagi? Soalan seterusnya, apakah hukum simpan tali pusat anak? Dia tali pusat ni sunat tanam. Faham? Kuku kita potong sunat tanam. Faham? Ropang kerak rambut, ketak ni. Wak rambut style sajak kali, ketak. Hak ujung hak jatuh tu sunat tanam. Tapi kalau kita buang harus sunat tanam. Faham lagi? Kan kata wajib tanam pula. Ni darah jerawat kita ni sunat tanam. Dia ada jerawat suti, dia pecek, dia ambil darah, dia pun ambil tisu, mak dia buat gitu, merah lah sini. Faham lagi? Sunat tanam, bukan tanam kubur tu belang pula, tanam kat tepi rumah kan, tanam situ pula. Amin ya Allah. Lagi ke bodoh dah. Tiap baca talqin. Faham lagi? Sunat kambuh dah tanah, yalah. Faham lagi? Darah haid kita hak dipek tau, sunat tanam. Awak dia lepok ketika itu, pem. Bosman lalu lepuk tadi. Faham lagi? Jeng palu bosman. Nah, sunat tanam. Tapi kalau kita tidak tanam, tidak haram. Faham? Buku buang lantas apa? Faham lagi? Cuma apa yang daripada badan manusia sunat tanam, termasuk tali pusat. Nah, kuku-kuku tu, gerak kuku tu, hari pun kai sikit tanam. Daya boleh sang tanam gitu je. Soalan seterusnya, apa hukum bermain ramalan di media sosial? Berluas sekali. Contoh bagaimana anda 2 tahun lagi. Jawabnya, ramalan itu bohong belaka. Nah, ramal ni dengan benda yang boleh jadi berlaku dan boleh jadi tidak berlaku. Kalau benda yang memang berlaku, orang tak panggil ramal. Saya ramalkan esok matahari bulat. Memang bulat, tongong. Faham? Tu orang tak panggil ramal. Nah, 2 tahun lagi saya ramalkan awak, 2 tahun lagi awak tetap perempuan. Itu bukan ramalan. Faham? Kerana itu benda yang tidak berubah. Dia mataghayyar, benda yang berubah. 2 tahun lagi awak lingkup bisnes, itu ramalan haram. Faham lagi? Waktu kita di antaranya yang banyak terlibat dengan benda-benda syirik seperti ini ialah ramalan bintang. Mu bintang boleh? Orang ni Scorpio ni, Leo ni, Gemini ni, Aquarius ni, Taurus dan sebagainya. Hak Aquarius tengok.
pagi anda akan berasa sedikit kesulitan, dan menjelang petang semuanya akan selesai. Seger kita. Haram. Itu ramalan. Yang tak haram satu je, ramalan cuaca. Petang ini dijangka hujan. Tiba-tiba tak hujan, dijangka hujan. Itu lain. Kerana mereka melihat kepada gerakan-gerakan awan yang sebelum dia ambil gambar. Faham? Ada pun ramalan-ramalan itu terlibat lah. Rosak akidah kita. Kalau kain kita cari, kita nampak. Akidah kita cari, kita tak nampak. Tanah-tanah jumpa malaikat kata kafir dah orang datang ni. Balik awal kita. Soalan seterusnya, apakah sekiranya kita tidak kerjakan solat jemaat musim ini, wajib atau tidak? Wajib. Jawabnya wajib kalau memang boleh semayang jemaat. Kalau memang tak boleh semayang, tidak wajib. Apakah bila suami abaikan solat isteri, pentingkan hobi sahaja? Ni ada pula. Kat mana seorang ni, laki penting hobi ni. Hobi-hobi ni boleh, walaupun kita sudah berkahwin. Seorang isteri, perempuan, dia ada hobi dia. Apakah hobi dia? Buat cross-stitch, buat sulam, tikang leher, contoh. Faham lagi? Atau main buat straw, orang minum-minum kutip, lepas tu buat bunga straw. Itu tak ada masalah. Itu hobi. Tapi jangan abaikan suami. Siapa tak tahu mana masa mana nak layang suami, mana main duduk main straw main tikang leher nasi dak buah apa tu tak boleh. Begitu juga dengan seorang laki-laki. Bila dia berkahwin, dia bawa lagi hobi dia zaman bujang. Boleh. Apa hobi zaman bujang? Hobi dia kumpul stand. Tak ada masalah. Lain dia ada kumpul stand dia. Kalau kita budak-budak macam gila cari stand ni. Boleh keping balik nak tapek buku stamp boleh hak Sarawak suruh bisa dah. Terus kata stamp Indonesia. Jadi dia bawa hobi itu dalam hidupan bersama isteri. Dia jadi dia habis-habis cakap dengan isteri, duduk saja bini duduk masuk apa semua, dia layang hobi. Tak ada masalah. Ni dak turun pagi balik petang. Hobi punya pasal. Banyak gunung pada balik ke rumah. Dia hobi ni ujung weekend dia panggil. Ujung minggu. Ujung minggu, hari Jumaat tak kerja, hari Sabtu tak kerja, dia pun ambil je orang keluar gengai. Balik petang sekarang, tak ada masalah. Pasal seminggu sekali, hak lain dia layang isteri dia. Betul tak? Itu bagus betul. Ni hari-hari turun pagi balik petang. Main-main macam-macam pasal. Dia kalau sikit-sikit itu hobi. Kalau melampau bukan hobi, gila babi namanya. Faham lagi? Betul tak? Dia suka laki kita dari rumah, hobi punya pasal. Tak suka lah. Anak kita dari rumah pun kita tak suka juga. Apakah hukum bin anak luar nikah si pelaku lelaki? Anak luar nikah, dia tidak berkahwin, dia mengandung contohnya. Anak itu bin siapa? Bin mak dia. Seorang laki-laki mari tanya Nabi, tidak ada perkahwinan tapi ada kehamilan. Anak tu bin siapa? Nabi kata al-waladu lil firash. Anak itu bin mak dia. Selesai masalah. Kalau berlaku perzinaan kemudian berkahwin. Nampak? Dia berzina dua orang tu, kemudian bertaubat. Zina tak pelik. Yang hebatnya tu dia bertaubat. Bila bertaubat, Allah pun dosa dia. Betul tak? Lalu dia pun berkahwin. Bila berkahwin, tengok anak lahir masa mana. Kalau anak itu lahir 6 bulan dan ke atas daripada tarikh nikah, bin suami. Kalau lahir anak tak sampai 6 bulan dari tarikh perkahwinan, maka bin mak. Faham tak? Apakah hukum orang yang mencuri waktu kerjanya? Boleh kalau dia majikan. Dia curi waktu kerja. Dia punya company, dia punya. Tak ada masalah. Tapi kalau kita kerja orang punya, tak boleh. Kita suka tak kalau kita ada pekerja kita curi masa? Suka tak? Tak. Tak tanya lah. Orang lain tak suka juga. Jadi membuat benda yang tak betul. Kerja selesai cuma curi masa, tidak ada keberkatan. Melainkan ada hukum tasamuh dalam jawatan. Dalam jawatan itu beri kelonggaran. Orang yang ada nak ambil anak boleh keluar ambil anak. Faham? Orang yang tak ada kerja boleh berehat mendengung. Faham?
atau ada orang ham mustahak dia nak pergi beli barang, biasanya bos akan beri. Itu panggil tasamuh dalam pekerjaan. Itu tak apa. Nah, ni jenis lebong tu. Barang balik pukul 5, dia balik pukul 5 kau, tapi tak macam paskat. Dia suruh orang paskat 10. Jadi tipu 5 jam. Kalau sejam tu 5 riyal, 5 jam 25 riyal tipu. 3 tahun dia buat kerja, lepas main pergi syuting. Nah, kita sedang kerja solat, lalu datang kucing jilat tangan kita. Ambu manis no. Kita adakah batal solat kita? Dia tengah semayang, mari kucing jilat tangan, jilat kaki. Batal tak semayang dia? Dia gini, nak tahu batal tak batal berkaitan dengan jilat ialah ideo dia tu. Biasanya jilatnya yang lekat ideo kan air kecing. Ideo orang menjawab air kecing katok tak kepala. Bila jilat ideo lah hok. Ideo yang najis ialah 3 jenis binatang saja. Dalam dunia ni banyak binatang. Banyak insek, serangga saja beribu-ribu serangga. Rimau apa jenis rimau? Rimau belang, rimau bitang, rimau akor, rimau kotok, rimau bulat-bulat. Faham tak lagi? Ngeberuk macam-macam peseng. 3 jenis binatang saja ideonya najis. Yang pertama anjing, yang kedua babi, yang ketiga mu jawab. Mu nama apa? Mirul. Orang mana? Mana? Yang ketiga anjing, babi, segi. Cakap lagi. Kenapa najis? Sudah dah lah. Tahu tak? Mu? Tak tahu. Siapa tahu? Apa nak tahu? 3 jenis binatang najis. Tak tahu? Yang ketiga najis. Siapa boleh jawab? Biskut tahu rasa. Tutup dah, habis dah. Malek jawab tu mampu kerah aku 15,000. Yang ketiga binatang yang terjadi daripada hubungan jenis dua tu. Faham lagi? Macam bayang. Bayang haram. Bayang ni mak dia babi, pok dia ayam. Tu bi anak bayang orang panggil. Tu najis lah. Ma yatawalladu minhu. Ada dalam kitab fiqh. Apa yang terhasil daripada salah satu daripada anjing dan babi. Faham lagi? Contoh. Nak kira binatang dalam hutang tak? Jadi lain pada anjing babi, termasuk kucing. Dia najis tak? Tak Faham lagi? Bila tak dijilatmu, batal ke tak? Tak batal. Melainkan membuat benda yang membatal. Dia jilat, benda kucing. Nak main kat tu. Tu cakap batal. Jilat kaki tak batal. Dia main duduk atas tekok pun tak batal. Binatang yang sentuh kita batal semayang ialah anjing dan babi saja. Kita tengah semayang dekat kebun riang, duduk tayak awal, rimau belang mari gesek atas belakang. Kau gatal gesek atas belakang kita. Faham tak? Kita buat relax. Mampu dah aku. Tak batal. Pasal apa? Pasal tubuhnya tidak najis. Jadi kalau kena ideo anjing, barulah najis. Iza walagal kalbu fi ina'i ahadikum faghsiluhu sab'a. Mari anjing minum dalam beldi kamu, maka mu kena basuh 7 kali beldi. Padahal dia bukan jilat beldi, jilat air. Habis dengan air jadi punah rana habis. Soalan seterusnya sikit lagi Apakah hukum jika mengandung anak luar nikah patut berkahwin? Sah tak nikah itu? Perempuan tu, awet itu mengandung lah, pregnant. Patut dia berkahwin. Jadi maksudnya orang laki-laki kahwin dengan perempuan yang mengandung, sah atau tidak nikahnya? Jawabnya sah. Dan yang kata tak sah, haram, zina sampai bila-bila, itu mazhab Facebooki. Mazhab Facebook. Dan ni banyak mazhab ni, ngarut gambar ni. Ikut suka dia nak tulis. Hukumnya sah. Cuma dalam mazhab Hanafi tak boleh lakukan persetubuhan melainkan lepas beranak. Lepas kering darah nifas. Dalam mazhab Syafi'i makruh melakukan hubungan seks. Hukum nikahnya sah. Ingat soalan seterusnya. Apa hukum laki-laki kencing berdiri? Biarlah habis benda nak tanya. Biarlah orang laki-laki kencing berdiri tidak haram, makruh. Apa makna makruh? Ma yusabu fa'iluhu wa la yu'aqabu tariku. Makruh ni siapa yang buat
maka dia tidak berdosa. Tapi kalau dia tak buat, boleh pahala. Maksudnya kalau dia pergi kecing diri juga makruh, tapi tak berdosa. Maknanya tak molek. Tapi kalau dia pergi kecing duduk, tak berdiri, dia pergi duduk, dapat pahala. Tapi makruh ni kalau tanpa sebab. Kalau ada sebab, tidak makruh. Contoh sebabnya, dia nak duduk tak boleh pasal dia sakit, tak boleh duduk. Tak boleh nak lipat, ada penyakit. Takkan nak duduk belunjuk dalam bang itu. Kotor bi baju-baju. Maka dia kencing berdiri, tidak makruh. Atau jambang hak nak duduk tu, pintu dia ada orang dalam. Kan dia masuk kan dekat RNA, dekat Paminyak. Dah kalau ada orang dalam, takkan nak terajang pintu. Maka dia pun kecing luar, ada makuk tu kan. Kan ada kecing berdiri tu. Hukumnya harus. Sebab apa mau kecing berdiri sini? Pasal ada orang dalam. Tapi kalau jaman terbuka, kita boleh masuk kecing duduk, kita pilih berdiri di luar, makruh. Faham lagi? Dan lebih lagi asyaddul karahah, lebih makruh lagi perempuan kecing berdiri. Sekarang di barat, perempuan-perempuan putih, di Jepun pun dah ada perempuan kecing berdiri, dia ada alat, ada jual. Kon dia ada jual. Kon itu macam kon aiskrim, kon itu. Jadi untuk perempuan kecing berdiri, dia buka zip, lepok dia ubuh, kecing. Kalau tidak, berabuk habis dengan perha dia. Faham lagi? Tu, siapa gitu semua orang barat. Kecing belancang. Mu Google dalam Amazon dia juga. Jangan belilah. Aku tengok bukan nak beli, awak modal. Apakah banyak gini. Sikit lagi Apakah hukum penunggang penghantar makanan membawa makanan yang tidak halal kepada orang bukan Islam? Baik. Dia kalau masuk khinzir, dia yang pertama, dia benda yang ainiyah, benda tokor, daging babi tokor. Katakan telinga babi celut tepung. Tu haram kita pergi atur kapi makan. Yang kedua, babi itu adalah masuk dalam campuran produk tindak balas kimia. Hukumnya tidak haram. Faham lagi? Sebab babi dia ada dua. Makan babi macam orang Cappuccino makan babi, sekeping babi duduk dalam pinggang. Tu zat gitu, kita jadi panda food, nak pergi atur tak boleh. Tak tahu tak apa. Tapi kalau produk yang makanan tu masuk dalam ni, dia istilah ni benda yang proses membuat makanan itu, ada termasuk gelatin yang asal daripada khinzir. Itu benda yang sudah hadam. Yang masuk dalam proses kimia untuk membuat makanan. Itu tak apa. Faham lagi ni cakap betul ke dalam Islam, dalam perempuan dalam haid nifas kena simpan kuku dan rambut yang dah dipotong? Dia kata kawan dia kata, kalau mung haid, mung potong kuku, rambut, mung kena simpan rambut tu. Apa simpan kat gini nak mandi junub, mung kena mandi kuku tu. Dia pun buat mandi mula, bodoh. Orang suruh ingin dengar kat orang ngajar tak pergi, wah dia duk tengok drama. Lepas tu hukum agama tanya kawan-kawan. Bahar kambang kali. Tak apa, orang perempuan dalam haid boleh potong kuku, yang tak boleh potong tangan. Faham? Boleh potong rambut, tak boleh potong kepala. Faham? Apa salahnya potong rambut? Pendapat yang muktamad 4 mazhab Hanafi, Syafi'i, Maliki, Hanbali, boleh potong rambut, kuku dan sebagainya dalam haid. Pendapat yang mengatakan makruh potong rambut, kuku dalam haid, kaul itu dhaif, pendapat yang lemah. Jadi kawan dia atau mesej, kena cari semula rambut. Dia pergi kerak ujung rambut dia pecah. Padahal sempu tu avocado dah. Dia potong ketat sikit dalam haid, pun jatuh dalam bilik air. Dia baca dalam WhatsApp, kena mandi semula, rambut kita potong. Dah cari dalam bilik air. Gag. Cari rambut. Habis basuh bulu tiuk laki dia basuh habis. Faham lagi? Bodoh tu. Dia bawa aguan ni. Orang ngajar dapat tembur video dah pergi. Duk main rumah itu, duk tengok drama. Lepas tu bahar gambar kali hukum. Tak payah. Tak ada masalah. Yang tak boleh potong rambut orang mati pun jangan potong kalau mau mandi mayat. Yang kedua, kalau mau berkorban masuk 1 Zulhijjah, sunat tidak potong rambut.
Yang ketiga haram kalau mun sudah niat ihram haji atau umrah. Itu baru nak potong rambut. Soalan seterusnya. Adab berilmu di zaman viral. Itu begitu. Dia begini, kalau kita dapat ilmu jangan berasa kita sudah pandai. Nah, benda ni orang-orang jahil ni kalau dia dapat sikit dia rasa macam satu lautan. Lepas tu orang buta digagai-gagai air buah, padahal tasik dikata laut. Itulah orang jahil ramai gitu. Dia baru baca satu hukum, wah ni ramai ustaz-ustaz doktor ni. Dia pada ada ustaz balik. Dia black-black lah ni. Dia baca sen artikel-artikel agama, dia baca. Bila dia baca dia rasa, aku rasa imam-imam 4 mazhab ni tak tepat lah. Aduh, imam mazhab tak tepat, dia pandai lagi. Padahal dia nak suruh ejen nama dia Jawi lah reti. Ini masalah akhir zaman. Kita rasa dapat benda yang sikit, kita rasa kita hebat sekali. Turun beli kereta baru, turun patah, dabar tak jatuh berasa hebat. Jakoh ni kena ujung ni. Apa? Hebat bawa kereta 35,000 beli Exia. Tak akan dudung, genjih rambut, ujung ada kuning-kuning sikit macam anak beruk. Bergaya apa? Itu tak gaya gitu. Kereta baru dah, Exia 900cc. Faham lagi? Orang lain pakai Ferrari 4 juta. Ring dia tu 80,000, boleh beli Nautil dia mu. Ada apa-apa, turun relax, minum air tebu. Faham lagi? Kereta 2 juta, dah juta. Mu kereta 30,000. Faham? Orang nak tubik sipang kan? Dah weh, bang! Dah hebat. Itu apa? Pasal dia berasa hebat. Nampak? Itu masalah ilmu jangan. Kita sebenarnya tak tahu benda pun. Kena rendah diri dan sebagainya. Barulah barakah. Apakah hukum perempuan yang sudah berkahwin berpelukan dengan laki-laki lain? Boleh? Ayah dia. Bagaimana sumber rezeki mereka, halal atau haram? Tengok, kalau kerjanya kena berpelukan, kerjanya haram. Contoh, dia bini orang, tapi dia ni pelakon drama atau pelakon filem. Dalam lakonan drama itu, jalan ceritanya dia kena peluk seorang laki-laki. Dalam filem itu, laki-laki itu ayah dia. Maka dia berpeluk pada hari raya, mohon maaf. Hukumnya haram. Yang tidak haram dalam drama tu. Jadi di akhirat itu pakai drama ke pakai sungguh? Pakai sungguh. Drama tu tak akan dah. Maka dia kena masuk neraka. Kenapa? Kerana dia usah peluk laki orang. Atas dasar alasan skrip menghendakkan begitu, tidak diterima. Sebab tu ramai pelakon-pelakon drama kena hati-hati. Saya nak boleh peluk ni, lakonan ni tak boleh peluk. Kata pengarah, saya tak boleh peluk. Sebab apa? Haram. Jangan ikut pengarah suruh buat belaka. Pengarah masuk neraka dengan mumu masuk dalam api neraka. Islam tidak mengharamkan lakonan filem, tidak mengharamkan drama, tapi kena ada batas peraturan. Contoh, ni bini kita tapi pergi buka orang depan orang. Apa? Pasal bini isteri saya adalah perenang negara. Kita suaminya. Isteri saya perenang negara, 100 meter pegang rekod. Jadi isteri kita yang tukang hantar pergi nak belum berenang. Bini kita bila belum berenang, dia kena pakai telekong ke pakai spender? Cik jawab, boleh berenang pakai telekong? Pakai kana ngejadah-jadah bawa belum berenang. Pakai spender lah. Kita sebagai suami dayus tak masuk syurga. Tukang taja, tukang ambil gambar, penaja sukang semua masuk neraka belaka kalau Allah tak beri keampunan. Apa? Majlis itu haram. Tapi akhir zaman orang tak kira. Viral kan? Hebat. Soalan seterusnya, niat nak masuk Islam tapi tak sempat sebab mati dulu. Jawabnya, kalau tak sempat masuk Islam, kafir. Kalau sempat masuk Islam, mukmin. Nampak? Sebab tu jangan lambat-lambat nak masuk Islam. Kita nak taubat tapi tunggu pergi Mekah tahun depan. Tahun ni tak ada Mekah, PKP. Jadi nak taubat tahun depan, nak taubat Mekah. Tak mesti taubat sini Kuala Mekah, nak taubat Mekah. Faham lagi? Tiba-tiba bulan 2 tahun depan KO. Nampak tak kena langgar. Tuan terima tak taubat? Tak terima. Pasal mu tak dang. Jangan tangguh-tangguh.
Soalan seterusnya sikit lagi. Kalau kau puan ni sokmo je keluar angin, batal atau tidak solat? Kentut vagina dia panggil. Tak usah malu, mana lagi? Jawabnya ketuk ke mana pun batal, asalkan kemaluan depan atau belakang. Yang tak batal ketuk ke hidung. Ketuk ke hidung, tak batal. Ketuk ke telinga, bunyi, tak batal. Nah, yang pertama membatalkan wuduk, khurujus syai' min sabilaini, keluar sesuatu daripada kemaluan depan atau belakang. Depan panggil kubul, belakang panggil dubur. Faham? Jadi kalau vagina kemaluan depan, keluar kok parak, ketuk, batal. Tetapi batal itu kalau angin dari dalam. Dia ketuk vagina ni dia ada dua kategori. Yang pertama angin daripada dalam, macam biasa ketuk, pung, bang, batal. Yang kedua angin berkumpul, tidak batal. Itu bukan kentut. Macam orang budak-budak dia ambil tangan bocil setiap dia buat gini, bunyi prek. Faham? Itu bukan kentut, itu angin terkumpul, lepas tu lepaskan tangan, prek, bunyi. Faham? Jadi kadang-kadang vagina dia itu terperangkapkan angin, dia melekat. Dia bergerak, pek, bunyi. Faham? Angin di dalam tidak batal. Yang batal angin kita rasa dari dalam, keluar. Faham? Dan nak rasa, mu sendiri rasalah, aku mana reti. Nah, soalan seterusnya, warnakan rambut sah atau tidak solat? Kalau pewarna yang menjadi halangan daripada kena air dia rambut, tidak sah. Kalau tidak jadi halangan, hukumnya sah. Itu masalah sah, masalah hukum haram, nak tiru orang kafir, nak buat style penyanyi Korea itu haram, itu bab lain, itu haram. Ini masalah sah atau tidak. Faham lagi? Dia nak tahu sah atau tidak gini, ini batang rambut. Contoh, jangan kata tu mikrofon, bang, contoh batang rambut. Bila mu sudah dye, mu ambil jari bini, buat gini, tarik. Kalau rasa licin, itu maknanya dye itu sudah tanggal, yang ada hanya warna saja. Sah mandi junub. Faham? Itu dye yang halal. Kalau dye yang tak halal ni, lepas mu dye rambut, faham? Lepas mu bilah, mu tarik ini, siap berasa khakoh. Bermakna jirim dye ada di situ. Mandi junub tak sah. Ingat tak? Dah kalau tak ada rambut, tak perlu otak nak buat kan? Orang tak dye apa le dah tak ada rambut. Faham? Soalan seterusnya, ada pendapat mengatakan orang perempuan dia boleh dye rambut dengan dye yang halal untuk menarik perhatian suami. Ya, ada pendapat. Kita ni rambut hitam lah ke tak? Siapa sini rambut blong? Ada? Ada rambut blong? Blong tu tahu tak rambut blong? Blong macam Jennifer Lopez tu. Faham lagi? Ada sini tak? Hitam lah ke tak? Tiba-tiba nak buat rambut blond, dengan pewarna yang halal untuk suami dia suka dia. Ada pendapat mengatakan boleh. Nak tua tu lebih baik. Ni rambut kita geseng macam hantu kubur. Nak tu lagi tengok logam, nak otoh tengok. Nampak tak? Baru nikah ya molek belaka tak? Laki bini ni macam kereta. Kereta kalau mula-mula orang adik tu comel. Malam-malam Pak Uti buat nyamuk buka tayar. Bang, sayang sungguh. Lak moy. Dah 15 tahun dah pakai, tengok juga. Jadi dia pun buat rambut. Jadi biar suami dia suka, tak ada masalah. Curi resepi makanan orang, berkat atau tidak? Tak ada masalah kalau tuan dia suruh curi. Ini resepi, ambil resepi. Dia pun ambil. Baik, tanpa kebenaran, resepi orang. Contohnya, cara buat nasi dagang. Benda yang jadi hak orang ramai, hukumnya tak ada masalah. Dia tahu orang tu, dia pun buat tak ada masalah. Yang tak boleh, dia buat nasi dagang, dia buat nama orang tu. Padahal dia nama orang lain. Orang ingat orang ni, hak tu yang buat, haram. Tu khabar mu jangan khabar kat orang ni. Saya ni kena bayar resepi nak buat jemput pisang. Bang, mu kena ramah pisang dulu, kena buah air ke dia, kena buat tepung pun semua. Dia pun tak masuk kursus tu, dia dengar. Dia buat tak jemput pisang, tidak haram. Tapi ni gibuh nama orang tu, tak boleh. Pasal hak tu yang sedaknya, kita gibuh nama jemput pisang Mi'ani. Padahal kita dijoh nama atau ketung. Tak boleh ya? Soalan seterusnya, dua lagi. Nak bila lah kita.
Boleh tak lepas ambil air semayang itu make up dulu? Make up dulu mayang. Mana gitu? Boleh tak lepas ambil air mayang, make up dulu mayang? Maru mana lagu ni? Nah, ambil air mayang dulu, make up dulu mayang. Aku pun tak faham. Apa ni? Dia gini, kita ambil wuduk dulu baru make up. Faham? Kalau nak nikah. Nak nikah kan mari-mari make up muka kita. Dah tukar make up 250 bayar. Faham lagi? Bukan 2 riyal. Jadi sayang kau ke make up. Dah, tak apa, ambil wuduk dulu. Ambil wuduk ke sebelah suku make up. 1,5 rabam bayar lahu. Betul tak? Pasal wuduk ada dah. Tapi jangan ketuk kan. Tahan apa garik kan. Dah ramai nak mari kan. Faham lagi? Asal kan pergi mayang asal pula. Dah. Boleh ni dah. Make up dulu. Bila make up dulu, kaki pukul 1.30 duduk atas pelamin. Pukul 3 malaikat kata, mek budak mayang ni mek roh. Kita pun takkan nak buang make up. Nak pengantin baru setahun sekali seumur hidup. Setan kata layang relax bah. Kita pun pakai sasa dok mayang. Jadi pengantin baru. Betul tak? Dah ada mayang? Memulakan sejarah hidupmu berkahwin dengan tidak semayang. Buat satu amalan yang paling besar dosa, lebih pada berzina lagi kalau tak mayang. Betul tak? Soalan terakhir. Apakah hukum sengaja mendedahkan atau berpakaian ketat, nampak aurat untuk dapat follower ramai, kemudian mereka jual barang tersebut dengan hasil mereka berpakaian ketat? Adakah haram duit yang mereka dapat dari hasil tersebut? Baik, dia jual barang tapi dia pakai seksi. Adakah hasilnya haram? Hasilnya tidak haram. Contoh, dia pakai ketat, dia jual si agam, buku si agam pakai begini. Faham lagi? Contoh, ramai orang beli si agam ni. Nasi dagang 2 piece orang panggil. Ni burung dote, waktu termosa sekeping bos sini. Faham? Contoh, ramai dah beli si agang ni. Ramai dah berebut orang beli si agang. Maka jualannya itu halal. Kerana nasi agang bukan babi, halal. Tapi perbuatannya itu haram. Faham? Perbuatannya haram, tak ada berkah. Dia berdosa besar dan tidak ada keberkatan dari hasil yang dia dapat. Batu kalau kau puang dia kerja jabat. Contoh, dia kerja jabat bukan haram. Kerja jadi khani, tekan taik, jadi admin dan sebagainya, itu tidak haram, nulis-nulis. Tapi dia pergi kerja tak tutup aurat. Dia tak pakai tudung, free hair, rambutnya free, terbuka. Gajinya halal. Perbuatannya itu haram. Itu pandai. Yang jadi gajinya haram ialah buat kerja. Kerja dia itu dikehendaki melakukan yang haram, barulah gajinya haram. Contoh kerjanya ialah sebagai penari. Nampak? Kelab malam. Jadi penari kelab malam, dia kena pakai seksi, dia kena buka aurat untuk melakukan kerja. Maka dia pun buat kerja itu, diperlukan buat pakai lagu tu, maka kerjanya haram, gajinya haram. Ada pun yang kerja pejabat, kerja swasta, kerjanya halal, cuma dia tak tutup aurat atau pakai tudung, belah kain sampai kat beha. Hukumnya gajinya halal, perbuatannya haram. Faham lagi? Gini ya puan, kalau kita menega, kita tengok pasal apa menega ni kena joget macam bodoh-bodoh ke diri. Pasal apa nak menega kena buat muka gedik macam anak itik baru tubik ke dalam lagu. Faham lagi? Pasal apa kena buat mulut lidah-lidah itu macam kambing bahan nak benda ni butin naka. Pelik-pelik kena buat pada habis dah. Betul tak? Semua ni sebenarnya kita ikut gaya kebodohan umat akhir zaman. Dalil saya ialah kita tengok 10 orang billionaire terkaya di dunia. Semua tu nega belaka ke kerja khani. 10 orang yang terkaya di dunia, harta dia ada 200 bilion US dollar. Ada yang 189 bilion US dollar. 10 orang terkaya di dunia, ada tak joget TikTok dalam promosi dia? Ada tak? Tak ada. Ada tak kena pakai seksi-seksi? Tak ada. Pakai lipat-lipung itu billionaire. Bermakna benda ni benarnya tidak perlu pun.
Tak perlu pun. Nah, nega ni nak jual benda pisang cih je. Siapa? Tunjuk. Padahal kita orang puang. Betul tak? Molek ke uduh tengok. Malu tak mak bapak dia? Orang kata mak bapak dia tak reti bela anak. Anak dia macam monyet. Terhegeh-hegeh lagu tu. Mak ayah jadi bangsa. Nega pisang lah. Nah, wakil online. Nak cari 40 riyal hari. Sampai kena joget kenapa bodoh. Faham? Kawan saya ada seorang. Kemarin dulu mari makan nasi ikan bakar sini. Di Patah Tu Buruk. Nah, hari ni pergi ke Pulau Redang. Dia meniaga jet. Tak ada gedik-gedik pun. Tak ada joget pun. Tak ada buat bodoh-bodoh pun. Niaga jet. Faham? Jet peribadi. Kalau kita nak naik 30,000 sejam. 2 jam 60,000. Bayar naik 2 orang lelaki bini. Nak pergi Melbourne. Berasa nak pergi berok di Tokyo. BT banyak. Faham? Ada niaga jet. Mana ada gedik. Lelak ada kapiah mayang cik ladang. Faham? Suti jet 40 juta. Dah 7 hotel. Ada gedik. Ada TikTok. Tak ada. TikTok tu cak ayam pula ke? Mereka nak mampu. Faham? Tengok mana ada jutawan dunia bisnesmen besar, kena berjoget, kena belah kain patubik, pakai luar, pakai skirt, tak nak nampak luar dalam. Dunia sebenarnya tu cak ayam. Kita jangan ikut. Niaga ni daripada Allah. Dia beri rezeki kita. Sikit apa? Barakah. Taat pada Allah. Niaga kita walaupun nampak orang kata tak hebat mana, tapi barakah. Bila ada barakah, ziyadatul khair. Apa pasal nak kena pakai ketat-ketat? Pakai ketat ni boleh di rumah. Betul. Perempuan kalau ada lelaki yang umur 40 ke bawah, pakai seluar hak kembang. Benar? Palazzo. Luar macam ke kain. Umur kita 40 ke bawah. 40 hingga 50, seluar potong kat lutut. Biar lutut tu beg. Untuk tarik hati suami. 50 ke atas, luar pendek kat rumah. Tu baru betul. Seksi untuk suami kita. Ni apa ni duduk rumah gaji kelawar. Bau macam minyak gas gaji kelawar. Pusuk. Balik pula nombor tak keluar. Faham lagi? Gaji kelawar tengah duduk kat bocong-bocong gas. Muka dalam macam kelawar. Jadi nak seksi di rumah. Ni tak seksi nak menega. Tak ada keberkatan. Kan Tuhan larang. Yudnina alaihinna min jalabibihinna zalika adna an yurafna fala yu'zai wa kana Allah ghafurur rahima. Kamu tutup aurat comel-comel, barulah kamu ini orang tidak fitnah, menjadi seperti perempuan-perempuan kafir yang jahil bodoh. Itu tetap orang beriman. Pakai tudung makin comel. Betul tak? Pakai tudung makin udung ke makin comel? Pakai comel. Cuba tengok muka tu bagi-bagi tak pakai tudung. Macam Kak Limah muka. Faham? Berak masuk tudung. Comel selalu. Tengok tu itu tak pakai tudung. Budak-budak tengok selot nangis. Faham lagi? Dia pakai tudung. Comel selalu tu. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan tidak banyak, sedikit dapat manfaat daripada kuliah duha kita pada begini. Allah manfa'na bima 'allamtana, 'allimna bima yanfa'una, rabbana zidna 'ilma, rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.